RM30,000 diperuntukkan Majlis Menara Iskandar Puteri MBIP kepada projek Happy EV Riders bagi meneroka potensi ekosistem kenderaan elektrik EV. Ia disalurkan menerusi Geran Komuniti Iskandar Puteri Rendah Karbon IPRK 3.0. Datuk Bandar Datuk Muhammad Hafiz Ahmad berkata, projek dijalankan bermula bulan ini hingga Januari 2024. Ia menekankan kesedaran dan pendidikan mobiliti hijau di Iskandar Puteri. Iskandar Puteri Rendah Karbon 3.0 kan, sebanyak 108 penyertaan yang kita terima, tapi sebanyak 25 yang saja yang kita telah kita pilih yang bersesuaian dengan konsep yang kita nak laksanakan pada tahun ini. Jadi 26 penyertaan yang kita dah terima daripada pelbagai daripada kita punya komuniti. Menerusi projek itu, 4 buah skuter elektrik digunakan usahawan tempatan bagi menghantar makanan sekitar Iskandar Puteri. Ia merupakan antara 26 projek rendah karbon yang menerima Geran IPRK melibatkan nilai keseluruhan RM500,000. Sementara itu, Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Liu Chin Tong berkata, inisiatif sedemikian berpotensi menarik pelaburan dan menambah peluang pekerjaan. Dengan melalui usaha-usaha seperti hari ini, kita boleh wujudkan transisi hijau yang lebih pesat, lebih cepat. Transisi hijau ni bukan saja akan bawa pelaburan, ia juga akan menjana pekerjaan baru. Projek Happy EV Riders juga akan mengkaji kesiapsiagaan masyarakat untuk beralih kepada ekosistem mobiliti hijau dan kesan kepenggunaan EV dalam komuniti. Hasil dapatan akan diserahkan kepada MBIP dan Universiti Teknologi Malaysia bagi penyelidikan lanjut. Program Ijazah Sarjana Muda Program TVET dipertimbangkan untuk dilaksana di Politeknik seluruh negara. Cadangan itu dipertimbang untuk dimasukkan ke dalam rancangan Malaysia ke-13 susulan ia melibatkan tenaga pakar dan akademik. Tumpuan diberikan dalam aspek kemahiran semula dan peningkatan kemahiran bagi memperkukuh TVET sekaligus berupaya menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Kebolehpasaran graduan TVET lebih baik daripada pelajar-pelajar biasa akademik, yang mana semua kedua-duanya melepasi 90%. Jadi tumpuan kita sekarang ialah nak lihat pemadanan antara yang belajar dengan kerja dan gaji yang lebih baik, dan kita juga alu-alukan apabila kerajaan akan memperkenalkan gaji progresif, maka dengan sendirinya akan sedikit banyak membantu usaha-usaha kita. Baik saudara, di Melaka Bulan Kebangsaan terus disemarakkan dengan pelbagai acara dan pengisian, dan perinciannya kita bersama Nurul Syafinas Sari. Silakan Syafinas. Pelbagai program dan pengisian menarik disediakan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Melaka sepanjang bulan kebangsaan ini. Ia bagi menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan masyarakat. Pengarahnya Intan Suhana Yusof berkata, antara program berskala besar ialah program Jalinan Integrasi Penjawat Awam melibatkan kaki tangan dari Sabah, Sarawak dan Labuan. So, program ni kita libatkan mereka ni pengisian dengan keluarga angkat, dan kita nak kenalkan dengan budaya dan tradisi masyarakat setempat, terutama di Negeri Melaka lah. So, di kesempatan ini juga kita nak terapkan juga untuk sambutan Hari Kebangsaan ni, di mana pada 20 hari bulan nanti akan ada konvoi perpaduan Malaysia Madani. So, konvoi tu dia bermula daripada 18 hari bulan, dia bermula daripada Putrajaya, dia singgah ke Selangor, dia singgah ke Negeri Sembilan dan akan berakhir di Melaka. Dia berkata demikian dalam sidang media di Air Keruh. Turut dianjurkan pertandingan kibar jalur gemilang di Alur Gajah membabitkan komuniti KRT. Bagi murid tabika perpaduan dan taska jenis perpaduan pula, mereka diberi peluang menyertai perarakan sambutan kemerdekaan yang berlangsung serentak di seluruh negara pada minggu akhir Ogos.
Semangat patriotik perlu terus disemarakkan sempena Bulan Kebangsaan. Ia tidak hanya dilihat menerusi kibaran jalur gemilang, malah kesedaran tentang kemerdekaan. Untuk kita menaikkan semangat. Contohnya macam kita boleh panggil macam orang-orang lama yang memperjuangkan kemerdekaan, yang mengetahui sejarah-sejarah lama. Kita bagi spark sikitlah kepada diorang supaya diorang boleh macam tersentuh lah, sebab sekarang ni zaman media sosial, so diorang lebih kepada macam benda-benda viral. Jadi bagi saya sejarah ni adalah bukan favourite subjek kebanyakan orang, tapi bagi saya mana-mana individu yang menghargai keselesaan dan kebebasan yang negara Malaysia nikmati sekarang, kita patut bersyukur. Kita haruslah memperbanyakkan lagi program-program berkenaan dengan kemerdekaan. Contohnya lah program-program ini boleh dipupuk dari peringkat kanak-kanak lagi hingga ke dewasa. Mungkin diadakan pertandingan melukis, pertunjukan fashion bertemakan kebangsaan, dan juga acara untuk menyemai perpaduan antara kaum. Mungkin kita boleh lakukan macam pertunjukan kebudayaan. Media sosial menjadi medium utama belia menzahirkan rasa cinta kepada negara. Ia terbukti melalui hantaran-hantaran yang dikongsikan di platform berkenaan. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli Abdul Halim berkata, peralihan cara penzahiran semangat kemerdekaan itu tidak dapat dielakkan berikutan perubahan era digital. Dia akan lebih dekat dengan masyarakat itu sendiri. Jadi cara dia untuk menghayati kemerdekaan tu dia akan dapat luahkan dengan cara yang berbeza. Jadi mungkin sebelum ni dizahirkan menerusi bendera dan sebagainya. Kali ini mungkin kita akan dapat tengok ekspresi oleh anak-anak muda ni, apa cara mereka menghayati kemerdekaan. Ada orang yang melihat kemerdekaan itu berartinya apa? Jiwanya merdeka, rakyatnya saling menghormati, bantu-bantu. Jadi setiap orang akan ada ruang-ruang ekspresi masing-masing. Saya yakin menjelang kemerdekaan kali ini kita akan dapat tengok ekspresi-ekspresi anak-anak muda ini menerusi sosial media masing-masing. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Konvoi Kembara Merdeka Seri Setia sempena sambutan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Melaka 2023 di Aikro. Dalam pada itu, seramai 447 penunggang motosikal berkuasa tinggi dan rendah menyertai konvoi tersebut. Ia diketuai Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Konvoi bermula di dataran Bandaraya MBMB dan berakhir di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir. Ia meliputi jarak sejauh 277.4 km melalui kesemua kawasan Dewan Undangan Negeri Melaka. Ini peluang untuk rakyat sendiri bertemu bersua muka, bersua mata, dan peluang untuk ramai rakan-rakan yang ada minat dengan sukan pemotoran pun boleh pusing, ambil peluang ni untuk pusing negeri Melaka, dan sesuai negeri Melaka sebagai tempat pertama yang kita tahu proklamasi kemerdekaan tersebut sampai kat sini dahulu. Jadi inilah tempatnya juga untuk kita semarakkan kembali semangat kemerdekaan tersebut, insya-Allah. Sekian paparan berita dari Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Syafina,